وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ayat 103 surah Ali Imran, juzuk yang keempat, muka surat 63. Allah berfirman yang berbunyi, wa'tasimu, dan hendaklah kamu semua berpegang teguh, bihablillahi, dengan tali Allah. Tali Allah di sini ditafsirkan dengan agamanya, agama Allah. Jadi tali ini ditafsirkan kepada agama. Kita berpegang dengan tali yang menyelamatkan kita. Kalau orang masuk dalam telaga nak naik tak boleh, maka kita lah yang tahu tali kat dia. Dia pegang tali itu, kita tarik dan naik. Orang hak duduk dalam sungai nak lemah, dalam laut nak lemah, nak berenang tak reti, kita tahu tali kat dia. Dia pegang tali, kita tarik dia naik. Maka tali itu penyelamat, yang menyelamatkan orang yang berada dalam perkara yang membahayakan. Lalu diumpamakan tali di sini, tali ini ditafsirkan kepada agama Allah ataupun kepada Al-Quran. Jadi dua tafsiran tali. Tafsiran pertama agama, tafsiran kedua Quran. Berpeganglah kamu dengan Quran. Itu tafsiran kedua.
Tafsiran pertama dalam Tafsirul Jalalain, tafsir yang kedua dalam Tafsir Sawi. Dua-dua itu disebut boleh dan maksudnya sama. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Jadi diumpamakan seperti orang yang duduk dalam telaga yang nak naik atas, maka satu tali duduk dekat orang atas untuk tarik keluar, satu tali duduk dekat orang bawah untuk dia pegang dan dia keluar daripada bahaya duduk dalam telaga. Jadi Quran ini diumpamakan dengan tali Allah, di mana Allah akan menyelamatkan orang yang berpegang dengan talinya. Allah akan menyelamatkan orang yang berpegang dengan agamanya, dengan Al-Qurannya. Wa'tasimu bihablillahi, dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah, yakni dengan agama Allah, atau dengan kitab Allah, yakni Al-Quran, jami'an, secara keseluruhan. Wala tafarraqu ay wala tatafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu semua berpecah belah. Dalam ayat ini memberikan satu panduan kepada kita bahawasanya ada ayat yang digunakan secara hakikat dan ada ayat yang digunakan secara syariat. Secara hakikat terus kepada Allah. Secara syariat sesuatu yang ada kaitan dengan Allah. Kalau kita tengok dalam ayat 101, ini ayat 103. Ayat 101 Allah berfirman, "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Ayat 101 bermula dengan firman Allah, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Wa man ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat 101 kata ya'tasim billah, berpegang dengan Allah. Ayat 103 wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Dua-dua perkataan berpegang. Cuma yang pertama berpegang dengan Allah terus. Yang kedua berpegang dengan tali Allah. Macam ayat yang suruh mengingati Allah dan mengingati nikmat Allah. Ada ayat suruh mengingati Allah, fadhkuruni adhkurkum, maka berzikirlah mengingatiku, nescaya aku mengingati kamu. Dan ada ayat kata uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, berpeganglah kamu dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ingatlah kamu, uzkuru ni'mati, akan nikmat aku. Ada suruh ingat ke aku, ada suruh ingat kepada nikmat aku. Ingat ke aku terus ingat kepada Allah. Ingat kepada nikmat aku, nikmat yang aku berikan, nikmat Allah. Jadi ada ayat berbentuk hakikat, ada ayat berbentuk syariat. Ayat berbentuk hakikat, berbentuk syariat seperti Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum melainkan mereka mengubah dengan diri mereka sendiri. Mereka usaha ubah. Itu syariat, usaha kena ada. Ada ayat hakikat, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melontar ketika kamu yang melontar, tetapi Allah yang melontar. Zahirnya kamu melontar, hakikatnya Allah yang melontar. Jadi ada ayat digunakan secara hakikat, ada ayat secara syariat. Bahkan dalam Fatihah kita baca iyyaka na'budu,
hanya engkau yang kami sembah. Itu secara syariat. Kita berusaha, kita menyembah Allah. Tapi hujung ayat itu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Kita tak boleh nak sembah Allah, kita tak boleh nak buat baik, kita tak boleh nak elak daripada benda jahat, melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Yang kita baca dalam la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk mengelak daripada maksiat, tidak ada kekuatan untuk buat taat, melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Maka wa iyyaka nasta'in itu ayat hakikat. Hakikatnya kita tak boleh buat apa pun kalau Allah tak tolong kita. Maka iyyaka na'budu ayat syariat. Wa iyyaka nasta'in ayat hakikat. Usalli fardal maghribi, sahaja aku semayang fardhu maghrib, kita sandarkan perbuatan semayang pada diri kita. Yang tu syariat. Usaha kita semayang. Tapi la haula wala quwata illa billah itu hakikat. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada hakikatnya kita tak mampu nak elak diri daripada dosa dan tidak ada kemampuan kekuatan untuk buat kebaikan dan ketaatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah hakikat, Muhammad Rasulullah syariat. Tak boleh kita nak mentauhidkan Allah, nak beribadat kerana Allah, nak berakhlak melainkan mengikut panduan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka dalam Quran ada ayat-ayat sedemikian, dalam hadis pun ada. Kamu kemarin tengok sakit, macam mana boleh sembuh hari ni? Allah Ta'ala bagi aku sembuh. Itu hakikat. Kamu kemarin tengok sakit, macam mana hari ni boleh sembuh? Aku telan Panadol. Panadol tu menyebabkan aku lega. Itu di segi syariat, di segi zahir, usaha kita. Kamu kemarin pagi tadi nampak lapar, ni nampak kenyang. Allah Ta'ala bagi aku kenyang. Kamu tadi nampak lapar, ni nampak kenyang. Aku makan nasi. Nasi itu secara usaha. Yang mengenyangkan pada hakikatnya adalah Allah. Nasi itu hanya penyebab. Maka jawab makan nasi kenyang pun betul, Allah Ta'ala bagi kenyang pun betul. Kerana satu secara hakikat, satu secara zahir. Jawab Allah Ta'ala bagi lega, betul. Ubat yang penyebab kita lega, betul. Kerana ada ayat syariat, ada ayat hakikat. Dalam Quran sebut, dalam zikir sebut, Astaghfirullahal azim, dalam istighfar, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah wahdahu yang Maha Esa. La syarikalah, tiada sekutu, tiada sebarang sekutu baginya. Yuhyi wa yumitu, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Dia yakni Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita pada hakikatnya. Tapi ada ketika Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakanlah, yang mematikan kamu ialah malaikat maut yang diwakilkan kepada kamu. Tadi kata Allah bagi mati, ni kata malaikat maut pula bagi mati. Dan ada ayat lain berbunyi, tawaffatuhum rusuluna wa hum la yufarritun. Mematikan akan mereka itu oleh utusan-utusan kami dan mereka tidak cuai dalam melaksanakan tugas mematikan manusia. Allah mematikan pada hakikat, malaikat maut mematikan pada zahir, pada usaha, pada perintah, melaksanakan perintah Allah. Dan malaikat-malaikat yang lain yang mematikan manusia juga, yang di bawah arahan malakul maut. Malakul maut ni ketua. Jadi tidak bercanggah antara ayat Quran dengan hadis selama kita faham yang ni digunakan secara zahir, secara usaha, yang ni digunakan secara hakikat. Kita sendiri pun duk beramal lagu tu. Dalam Fatihah kita kata wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong. Kita mengaku kita hanya minta tolong pada Allah, tak minta tolong kat siapa-siapa.
Tak tahu kawan kita nak pergi pasar, kita minta tolong dia. Hang tolong beli ikan kat aku sekilo. Hang tolong ni tolong. Kita duduk di rumah jiran, kita duduk ada tepi rumah, kita nak keluar pergi makan kenduri. Kita habang kat kawan sebelah rumah kita. Aku nak makan kenduri ni, balik tak tahu kira berapa. Ada duduk sidai kain baju tepi rumah, belakang rumah. Kalau hujan turun saat ni, hang tengok hujan nak turun, hang tolong angkat sangat ke baju aku tu. Tadi dalam Fatihah kata nak minta tolong hanya ke Allah Ta'ala. Ni nak minta tolong kat jiran, dah suruh angkat baju dia. Minta tolong kat kawan, suruh beli ikan ke dia. Aku lengoh kaki, hang tolong picit kaki aku ni. Minta tolong kawan picit kaki kita. Syirik lah. Tadi minta tolong kat Allah Ta'ala lah kata. Tak syirik. Kerana minta tolong pada Allah itu pada hakikat, minta tolong kat kawan kita secara al-akhdh bil asbab, secara berusaha yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk kita berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka atas dasar itulah munculnya amalan tawassul yang dipersetujui oleh jumhur ulama. Tawassul mana memohon kepada Allah dengan perantaraan sesuatu. Bukan minta ke kawan tu, minta kepada Allah. Nabi SAW ketika mengubumikan Sayyidah Fatimah binti Asad, emak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi SAW berdoa, Allahumma ghafir li ummi bihaqqi wa haqqil anbiya'i min qabli. Ya Allah, ampunkan dosa emak aku, mak yang belah aku, mak angkat aku, isteri kepada Abu Talib. Bihaqqi, dengan berkat aku, wa haqqil anbiya'i min qabli, dan dengan berkat para nabi sebelum aku. Bihaqqi, baginda masih hidup. Wa haqqil anbiya'i min qabli, para nabi sebelum baginda sudah wafat. At-tawassul bi amwatil muslimin, memohon kepada Allah dengan perantaraan orang yang telah mati di kalangan orang Islam, ada dalam dalil itu. Maka dalam burdah kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, bil Mustafa, dengan berkat Nabi SAW yang terpilih. Al-Mustafa ay al-Mukhtar, Nabi yang dipilih oleh Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Nabi SAW yang engkau pilih, Nabi yang terpilih. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud-maksud, segala tujuan-tujuan kami, segala kehendak kami tolong capaikan dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha, dan ampunkan bagi kami dosa yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas kemuliaannya, anugerahnya, kemurahannya. Itu dalam burdah. Dalam doa Yasin, Allahumma bihaqqi Yasin, ya Allah, dengan berkat kebenaran kedudukan surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang penuh hikmah. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim, wa biman ikhtartahu, dan dengan berkat seseorang yang engkau pilih akan dia. Dengan berkat man, sesiapa saja, ikhtartahu, yang kau pilih akan dia. Lirrisalati, untuk membawa risalah, untuk menjadi rasul. Wabiman ikhtartahu lirrisalati wan nubuwati, untuk jadi nabi, wal wilayati, untuk jadi wali, wal hidayati, untuk bagi petunjuk, untuk bawa petunjuk. Dengan berkat seseorang yang engkau lantik menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi wali, menjadi pembawa petunjuk. Lirrisalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratikal mustaqim, kepada jalanmu yang lurus.
lirrisalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratal mustaqim. Wa bi apa sambungan dia? Wa bima ikhtartahu lirrisalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratal mustaqim wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril, dan dengan berkat seluruh sesuatu yang membawa daripada engkau oleh malaikat Jibril. Segala wahyu yang malaikat Jibril bawa dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Quran, dalam suhuf-suhuf yang malaikat Jibril bawa, dengan berkat semua wahyu yang malaikat Jibril bawa kepada seluruh para nabi. Wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril tanzilal azizir rahim. Sama ada jami' itu sama ada seluruh wahyu yang lain ataupun dalam Quran yang menurunkan akan dia oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril tanzilal azizir rahim wa bi khawasil huruf wal asma, dengan khasiat, dengan keistimewaan segala huruf-huruf dan segala nama-nama. Huruf-huruf Al-Quran, nama-nama yang ada dalam Quran, nama-nama Allah, nama-nama yang mulia, nama-nama para Nabi Muhammad SAW. Wa bi khawasil hurufil asma'it tammat, nama-nama yang sempurna. Wa bima azharta fil wujudi kulli mawjudin minal ayati bayyinat. Wa bima azharta, dan dengan berkat segala sesuatu yang engkau zahirkan, minal ayatil bayyinat, daripada tanda-tanda kebesaranmu yang jelas. Tu semua tu tawassul, memohon kepada Allah dengan berkat sekian. Baru antastajiba du'aana, apa semua tu. Jadi dalam doa Yasin tu terkandung tawassul. Kita minta pada Allah pada hakikatnya boleh, minta tolong orang lain doa kat kita boleh, doa dengan berkat sekian-sekian yang Allah muliakan juga boleh. Kita minta kepada Allah secara langsung, tu kita doa. Kita minta tolong orang lain doa sama kat kita, juga diada dalam kitab. Bab memohon orang lain doa kat kita. Dalil dia banyak. Yang pertama, Nabi SAW ketika diminta oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, izinkan saya pergi buat umrah. Saya nak pergi Mekah buat umrah. Sayyidina Umar kata kat Rasulullah. Rasulullah duduk di Madinah, Sayyidina Umar duduk di Madinah. Maka Nabi SAW bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan kau lupa kepada kami wahai saudaraku daripada doamu. Maksudnya kau nak pergi buat umrah, jangan lupa doa kat saya sama. Rasulullah tak perlu doa Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah nak ajak, walaupun aku tak perlu, aku paling tinggi, tapi aku memerlukan doa orang rendah pada aku kadang-kadang. Kita dah jadi tu imam, memerlukan doa daripada makmum. Kita dah jadi abang, mohon doa, memerlukan doa daripada adik. Kita daripada jadi mak ayah, kadang-kadang memerlukan doa daripada anak. Kita daripada Tok Wan, memerlukan doa daripada cucu cicit. Walaupun pangkat kita tinggi, kita jadi menteri, kita jadi pemimpin, kadang memerlukan doa daripada rakyat. Jangan kita jadi pemimpin, kita ucapan yang sombong dan angkuh, kira nak pejatuh orang. Jangan kita lupa doa rakyat itu mustajab. Kadang-kadang doa kita buat zalim, dia doa kita jatuh. Daripada jadi pemimpin, tukar kerajaan baru. Kerana Nabi SAW ajak, aku pemimpin nombor satu dunia akhirat. Aku pun suruh rakyat aku doa kat aku. Sayyidina Umar kata bila Nabi SAW sebut sedemikian, ini di antara perkataan yang paling aku suka lebih daripada dunia dan segala isinya. Kalau Rasulullah suruh aku doa kat baginda. Doa hadis itu adalah kita azkar. Dan Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu masa nanti akan datang seorang lelaki daripada Yaman, nama dia Uwais, gelaran dia Al-Qaran, Uwais Al-Qarani. Dia seorang yang berbakti kepada mak dia. Dia kena penyakit sopak. Dia doa minta Allah sembuhkan penyakit dia.
melainkan sedikit sekadar duit dirham di lengan dia, supaya bila dia tengok ada tanda tu dia syukur kerana yang lain dah sembuh. Kalau kamu jumpa dia, sampaikan salamku kepada dia dan minta dia beristighfar kepada kamu. Maka Sayyidina Umar mencari Uwais Al-Qarani bertahun-tahun. Setiap tahun orang pergi buat haji, dia tanya ada tak mai pada Yaman, ada tak mai pada Qaran, ada tak yang nama dia Uwais, dekat-dekat nak wafat, baru jumpa. Sepupu dia kata, ada mai buat haji dengan kami tahun ni, tapi dia tu orang gila. Kami anggap dia orang gila, dia bukan kawan dengan orang. Hak tu saya nak jumpa, dia duduk ada mana? Di Mina. Maka Sayyidina Umar pergi dengan Sayyidina Ali pergi cari. Jumpa. Dia tengah duduk semayang. Bagi salam. Pas semayang, dia pun tanya dia. Sayyidina Ali tanya, kamu nama apa? Nama saya Abdullah. Nama saya hamba Allah. Dia tak mau habaq nama dia. Dia tak suka orang kenal dia. Yang dia tahu orang ada, dia berlakon gila, buat bodoh, main pasiak, ambil upah belah unta, duduk dengan orang, duduk di kubur. Orang tak ada, dia buat ibadat. Baca Quran, semayang sunat. Orang ada, dia buat takti, buat biasa. Dia tak suka orang kenal dia. Sedangkan dia terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Sehingga nama dia dicatat dalam satu kitab, Uqala'ul majanin, orang-orang yang pintar berpura-pura gila. Dan disebut dia dipuji di langit. Ma'rufun fis sama' wa majhulun fil ard. Terkenal di langit, tak dikenal di bumi. Seperti dalam kitab Hilyatul Awliya dan sebagainya. Nama saya Abdullah. Sayyidina Ali kata, kulluna abidullah, kita semua hamba Allah. Kami tanya engkau kerana kami nak tahu alismal ladzi sammatka ummuk, nama yang ibu kamu berikan ketika ia melahirkan kamu. Maka dia tanya, kamu siapa ni? Nak ambil tahu sampai nama saya. Sayyidina Ali kata, saya Ali bin Abi Talib, yakni Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baru dia kenal dua orang itu dan dia minta maaf. Lalu Sayyidina Ali kata, Rasulullah pesan suruh kami cari engkau. Sayyidina Umar kata, Rasulullah pesan suruh cari engkau, minta tolong engkau istighfar kepada kami, berdua kepada kami. Sayyidina Umar confirm dah masuk syurga. Sayyidina Ali confirm masuk syurga. Sayyidina Umar khulafa' Rashidin. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ni seorang pak mentua Rasulullah, seorang menantu Rasulullah. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ini salah dua orang daripada 10 orang yang telah dijamin masuk syurga. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi. Uwais Al-Qarani bukan sahabat. Uwais ni tabi'in, dia tak jumpa Rasulullah. Sahabat minta doa kat tabi'in. Ahli syurga yang telah dikonfirm masuk syurga minta doa kepada tabi'in. Nak mengajar kepada kita bahawasanya kadang-kadang kita perlu doa orang lain. Kadang-kadang kita kena cari orang baik untuk doa kat kita. Seperti Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pergi cari Uwais Al-Qarani. Seperti Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir. Jadi ada bab dalam Riyadhus Shalihin, bab mencari dan menziarahi orang baik. Sama ada orang baik itu kita jumpa untuk dia nasihat kita atau dia doa kat kita. Dia memberi ilmu kat kita atau membaca doa untuk kebaikan kita. Yang penting kita kena kenal bahawasanya bab mencari orang baik, menziarahi orang baik, bab mendapatkan nasihat daripada orang baik, bab mendapatkan doa daripada orang baik itu ada dalam kitab yang menuntut kita dapat doa daripada orang lain. Jadi ada bentuk kita doa terus. Ada bentuk kita doa dengan berkat sekian-sekian. Ada bentuk kita berdoa, kita minta orang lain tolong doa kat kita. Kesemuanya itu ada dalil dan hujah para ulama di dalam membuatkan bab-bab tersebut. Jadi
Dua ayat yang berdekatan ini mengajarkan kepada kita ada ketika secara hakikat, ada ketika secara zahir. Kamu naik nama pi Mekah tahun-tahun 2-3 tahun lepas, macam mana kamu boleh pi? Allah Ta'ala pilih aku pi haji. Itu hakikat. Macam mana kamu boleh pi haji 3 tahun lepas? Tabung haji pilih. Itu secara zahir. Dua-dua tu betul. Kadang kita bercakap bab hakikat, kadang kita bercakap bab zahir. Jom pergi rumah saya makan kenduri. Rumah saya mana rumah milik saya. Mai sini naik apa? Naik kereta. Kereta siapa? Kereta saya. Kereta saya mana kereta bilik saya. Secara zahir betul. Tapi hakikatnya rumah kita milik Allah, kereta kita milik Allah, diri kita milik Allah. Kerana kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang berada di 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah segala yang langit dan di bumi. Pada hakikatnya segala sesuatu itu milik Allah. Tapi bila kita bercakap dengan orang, kita kata jom pergi rumah saya makan kenduri, saya main naik kereta saya. Kalau secara hakikat, jom pergi rumah Allah Ta'ala. Saya main naik apa? Naik kereta milik siapa? Kereta siapa? Kereta Allah Ta'ala. Orang kata ni gila ke tak gila cakap aku ni. Maka ada ketika kita berbual, kita guna bahasa zahir. Bila kita kata saya lega dengan sebab Panadol yang saya makan. Saya kenyang dengan sebab nasi yang saya makan. Saya hilang dahaga dengan sebab air yang saya minum. Semua itu hanya penyebab. Hakikatnya yang mengenyangkan saya, yang menghilangkan haus, yang melegakan saya adalah Allah Ta'ala. Allah bagi saya lega. Betul? Ubat yang menyebabkan saya lega juga betul. Kerana ada ayat berbunyi wa man ya'tasim billah, ada ayat berbunyi wa'tasimu bihablillah. Berpegang dengan Allah satu, berpegang dengan tadi Allah dua. Ingat kepada Allah satu, ingat kepada nikmat Allah dua. Uzkuruni, ingat Allah. Uzkuru ni'mati, ingat nikmat aku. Maka kedua-dua ayat itu tidak bertentangan. Yang penting kita faham yang ni zahir, yang ni secara usaha, secara zahir, yang ni secara hakikat. Seperti kita baca wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong, tak minta tolong kat siapa dah yang lain. Segi hakikat kita minta tolong pada Allah. Dari segi zahir kita minta tolong doktor berubat bagi kita lega. Kita minta tolong kawan kita tolong beli ikan. Ketika kita tak larat nak pergi pasar, kita kirim kat dia. Kita minta tolong kawan kita bancuh teh. Tolong bancuh teh kat aku, saya aku lapar dahaga ayak teh. Kita minta tolong kawan kita angkat kain kita yang kita sidai ketika hujan nak turun. Semua tu secara zahir tidak bercanggah dengan bacaan dan pengakuan kita wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis disebut sebenarnya wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolonglah kamu kepada Allah. Tetapi ada ketika kita minta tolong secara zahir, secara usaha, yang juga Allah suruh sedemikian. Allah suruh kita berusaha. Tak boleh kita doa saja usaha, tak. Doa minta rezeki kerja segan, tak boleh. Doa minta warzuqni, bagi rezeki kat saya, kerja tak mau, duk menganggur. Rabbi ighfirli warhamni warzuqni. Doa minta rezeki ni dalam ketika duduk antara dua sujud tiap-tiap hari. Kalau minta rezeki kita baca lepas semayang kita pergi kerja, itu betul. Minta rezeki betul duduk tidur tak mau kerja, tak betul. Kerana tak usaha, minta saja. Sama dengan minta petunjuk tapi tak mau mengaji. Ihdina, minta petunjuk, orang mengajak tak mau mengaji. Serupa dengan orang minta rezeki tak mau kerja. Kalau kita minta rezeki, kita kena bekerja dan berusaha untuk dapat rezeki. Maka demikian juga minta petunjuk, kena berusaha dan bekerja untuk dapat petunjuk, iaitu mengaji. Sama-sama minta. Dan perbezaan dia, minta rezeki ni sunat, minta petunjuk ni wajib. Minta rezeki duduk antara dua sujud, minta petunjuk dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita baca urzuqni, bagi rezeki kat saya, lepas tu kita keluar kerja cari rezeki, maka itu cara yang betul. Maka kita baca ihdina, kita tak keluar mengaji, itu satu benda tak betul. Maka orang yang baca ihdina kena mengaji hari-hari. Orang yang minta urzuqni, minta rezeki, kena kerja setiap hari.
kecuali hari cuti. Mengaji pun kecuali hari cuti. Salah kalau minta rezeki lepas tu tak kerja. Salah kalau minta petunjuk lepas tu tak mengaji. Qala wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kamu dengan tali Allah dan dengan agama Allah. Jami'an, keseluruhan kamu, kesemua sekali. Wala tafarraqu, semua kena pegang dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu pecah belah. Panjang dah. Masa pun dah habis dah. Pukul 7 dah. Sambungan ayat kita sambung besok pagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tarfa' lil yahudi fil qudsi rayah ولا تحقق لهم في غزة غاية. اللهم أغث أهل القدس وأهل غزة وأهل فلسطين. اللهم اشدد أزرهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم انشر السكينة على قلوبهم. اللهم أنزل عليهم دفئا وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم. اللهم ارحم الأمهات الثكالى منهم والأرامل. اللهم ارحم شيوخا ركع وأطفالا رضعا وشبابا سجدا. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم وساعدهم. اللهم شتت شملهم وبدد قوتهم وفرق جمعهم. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ربنا آتنا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.